Dalam pilihan raya ada 5 elemen penting. Dalam pilihan raya, elemen pertama, kalau dulu orang kata penerangan ini sebagai backroom operation. Tetapi bagi saya, penerangan sekarang dah menjadi sebagai benteng utama kita. Benteng yang mempertahankan parti dan benteng yang menyerang pihak lawan. Kita tidak boleh lagi duduk di belakang dan menerangkan keadaan secara defensif. In order for us to create havoc behind the enemy's line, kita mesti mempunyai tactical yang penting. Tetapi selama ini nampaknya kita terlampau banyak bertahan, sehingga sampai kita tak tertahan. Dalam pilihan gaya ke-14, kita terlampau bertahan dan tidak dapat mempertahankan parti dengan sempurna. Maka orang percaya dengan apa saja fitnah. Orang percaya dengan apa saja tuduhan-tuduhan yang dilempar terhadap kita. Walaupun tuduhan tersebut berupa fitnah. Macam sekarang tuduhan berkenaan dengan LCS. Dia mengatakan duit 6 bilion lesap kapal tak ada. Itu yang menjadi kepercayaan orang sekarang. Maka kita perlu ke hadapan menerangkan keadaan sebenarnya. Duit tak lesap. Duit digunakan membeli peralatan perang. Kapal, tuan-tuan puan sekalian, sedang dibina. Dia cuma dalam Ketua Audit Negara punya laporan mengatakan kapal tidak dihantar ataupun kapal tidak disiapkan dalam masa yang ditentukan, iaitu tahun 2022. Itu saja. Tetapi boleh dispin begitu rupa sehingga kan dah sampai tak terkawal lagi tuduhan terhadap Barisan Nasional. Nombor satu, mengapa parti pula yang terlibat? Ini tak ada kena-mengena dengan parti. Ini pentadbiran syarikat. Jika betul, seperti kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ambil tindakan ataupun SPRM menyiasat, dan jika ada terdapat penyalahgunaan ataupun kelemahan dalam syarikat, biarlah pihak berkuasa mengambil tindakan. Tetapi sekarang seolah-olah LCS itu Barisan Nasional yang punya. Jadi di sini kepentingan kita, Datuk Seri Samsul, perlu kita menerangkan kepada orang. Tetapi nampaknya skedul serangan terhadap saya, terhadap kita ini, terhadap Barisan Nasional ini nampaknya sedang direka bentuk. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Dah habis besok LCS, akan ada lagi yang akan datang. Jadi peranan penerangan sebagai penggerak utama menghadapi pilihan raya itu penting. Ya? LCS ini sebenarnya, tuan-tuan puan sekalian, memang ada kelewatan sedikit. Ya? Tetapi ianya diberhentikan projek ini pada 2018. Bila PH menang pilihan raya, bukan saja projek LCS ini diberhentikan, tetapi semua diberhentikannya. Projek HSR, kereta api laju Kuala Lumpur Singapura, diberhentikan. Projek ECRL daripada Kuala Lumpur ke Kelantan diberhentikan. Projek Pen Borneo, iaitu lebuh raya Borneo daripada Sarawak ke Sabah, diberhentikan. Prima, banyak projek diberhentikan, terbengkalai hingga hari ini. Saudara sekalian, ini yang dilakukan. Bahkan projek-projek buat masjid pun diberhentikan. Ya? Kerana mereka menganggap bahawa segala projek zaman BN ini semuanya adalah untuk kegunaan parti. Mengapa pula sekarang nak dituduh bahawa LCS ini disebabkan oleh perkara-perkara seperti yang dilemparkan oleh mereka? Tak dapat disiapkan dalam masa yang ditentukan dalam kontrak kerana projek tersebut diberhentikan 2018. 2019 Menteri Pertahanan PH membentangkan dalam parlimen dan mengatakan ada kelewatan sedikit dan mereka nak sambung semula. Tetapi bila nak sambung, mereka kerajaan PH telah tumbang dengan sendiri. Dan lepas sahaja itu COVID pula melanggar, pandemik COVID melanggar negara. 2 tahun terhenti. Mana mungkin projek LCS ini boleh
disiapkan dalam waktu yang ditetapkan seperti di dalam perjanjian, maka sudah tentu dia akan lewat dihantar. Maka semalam saya tengok pemberita pergi melihat di dockyard di Lumut sendiri. Kapalnya ada. Tidak seperti dituduhkan bahawa invisible ship lah, mengatakan kapal lesap duit 6 bilion lebih. Buat kapal ni bukan macam buat perahu nelayan. Buat kapal perang, tuan-tuan puan sekalian, Boston Naval Shipyard cuma buat dia punya body saja. Segala kelengkapan yang lain, dia punya meriam, dia punya radar, dia punya sistem komputer, semua daripada negara-negara yang berlainan. Daripada syarikat-syarikat yang berlainan. Itu sebabnya Ketua Pegawai Eksekutif LTAT mengatakan dan juga Boston mengatakan, duit banyak telah pun membeli barang-barang kelengkapan seperti komputer, radar dan yang lain-lain. Ya? Dan beli skala banyak untuk 6 kapal kerana ini menjimatkan kalau kita beli secara bulk purchase. Naval Dockyard cuma buat body saja. Ya? Habis banyak pun Naval Dockyard punya kontrak 20 ke 30%. Jadi jangan kita terpesona sangat. Jangan rakyat terpesona sangat dengan tuduhan Raja Fitnah yang telah lahir semula. Ya. A born again Raja Fitnah telah pun menjadi sebagai timbalan Presiden Parti Pembangkang. Beliau akan berkata apa saja untuk memusnahkan kita. Maka tugas kita penerangan untuk kita menongkah ataupun membidas segala tuduhan ini dan berikan fakta yang tetap. Mari kita sama-sama pertahankan parti. Kerana orang ramai akan melihatnya ini sebagai suatu kebenaran jika kita tidak membidas dan kita tidak membalas apa saja yang mereka katakan. HSR diberhentikan. Bayar 300 lebih juta. Tetapi disambung pula lepas tu. Mengapa kita tak soal? Mengapa kita tak, katanya dia, mengapa bayar 300 juta lepas tu nak sambung balik HSR? ECRL diberhentikan. Tetapi disambung semula. Kerana apa tuan-puan sekalian? Kerana nak ambil kontrak-kontrak yang ada di dalamnya.